Okey, anak-anak sekalian, bertemu kembali. Kali ini akan jelaskan dua jenis hujan. Ya, dua jenis hujan. Yang pertama ialah hujan bukit. Ya. Bila sebut hujan bukit, tentu sahaja kita dah terbayang ya hujan ini turun di ceruk bukit yang menghadap angin ya. Jadi bagaimana ia berlaku ya anak-anak sekalian? Okey, sebenarnya anak-anak sekalian, hujan ini terjadi apabila udara lembap dari laut ya yang menuju ke kawasan tanah tinggi akan dihalang oleh banjaran gunung atau tanah tinggi tadi, menyebabkan ia dipaksa naik melalui cerung bukit ya. Dipaksa naik melalui cerung bukit lalu akan disejukkan secara adiabatik pada takat suhu mengembun. Okay, apabila mencapai tahap suhu mengembun, wap-wap air ini akan mengalami proses pemeluapan. Lalu terbentuklah bintik-bintik air ya, yang mana wap-wap air tadi akan bertukar menjadi bintik-bintik air atau titisan-titisan air yang bercantum sesama sendiri lalu membentuk awan ya. Lalu membentuk awan. Okey, awan ini menjadi semakin berat dan akhirnya akan turun sebagai hujan ya. Turun sebagai hujan di mana ya? Di ceruk yang menghadap angin. Ya, di ceruk yang menghadap angin ya. Okey, boleh? Okey, jadi kawasan ini akan menerima jumlah hujan yang banyak ya. Bagi angin yang lebih kering ya, selepas turun hujan akan melepasi cerung bukit dan turun ke lembah. Ya, udara kering dan panas ini membawa hujan yang sedikit sahaja di kawasan ini berbanding cerung yang menghadap angin, dan kawasan ini kita namakan dia ialah kawasan lindungan hujan ya. Kalau di Malaysia ini contohnya ialah Jelebu, Kuala Pilah di Negeri Sembilan atau Cuping di Perlis. Ini contoh ya. Okey. Okey, seterusnya saya akan jelaskan hujan yang kedua iaitu hujan perolakan. Allah, berolak di hatiku. Okey, itu menunjukkan hujan perolakan ya. Kenapa kita namakan hujan perolakan ya? Sebab ia berlaku disebabkan oleh perolakan wap air dan udara panas yang naik ke atas ya. Jadi bagaimana ia terjadi? Sebenarnya anak-anak sekalian, ia berlaku di kawasan yang menerima pancaran matahari yang banyak ya. Yang panjang, yang lama. Contohnya negara kita Malaysia ini menerima jumlah pancaran matahari melebihi 8 jam sehari. Jadi apabila matahari yang panas ini yang lama memanaskan permukaan bumi yang mengandungi badan-badan air, maka air yang dipanaskan ini akan mengalami proses penyejatan ya. Badan-badan air, pokok dan sebagainya ya, tanah akan dipanaskan, maka maka air yang terdapat di dalam badan-badan air ini akan tersejat ya dan naik ke atas secara perolakan. Begitu juga dengan udara ya, udara dari permukaan bumi yang turut dipanaskan akan menjadi ringan dan mengembang dan naik ke atas secara perolakan. Jadi mesti ingat ya, wap air yang tersejat naik secara perolakan dan juga udara yang dipanaskan yang mengembang menjadi ringan naik ke atas secara perolakan ya, atau menegak. Akhirnya dia akan disejukkan secara adiabatik ya. Disejukkan secara adiabatik hingga mencapai takat suhu mengembun, lalu berlakulah proses pemeluapan membentuk awan cumulus ya, membentuk awan cumulus ya. Bekalan wap yang berterusan ini akan menyebabkan awan ini naik lebih tinggi lalu membentuk awan yang lebih besar dan tebal ya, iaitu awan cumulus nimbus ya, awan cumulus nimbus. Okey,
Awan ini lebih besar dan semakin berat dan akhirnya akan turun ke bawah disebabkan beratnya, dan akhirnya akan menjadi tidak stabil dan akhirnya akan membentuk hujan. Akan turunlah hujan yang kita namakan hujan perolakan. Ya, anak-anak sekalian, hujan ini disertai dengan kilat dan petir, dan biasanya turun pada waktu petang menjelang malam. Ya. Waktu petang menjelang malam yang disertai dengan apa tadi ya? Ya, kilat dan petir. Biasanya ruang lingkup kawasan hujan ini adalah sempit ya. Dia turun dengan jumlah yang berat, yang banyak ya, yang lebat, dan sekiranya ia berlaku di kawasan bandar, ia boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Okey, anak-anak sekalian, cikgu dah jelaskan dua jenis hujan ya. Sekiranya anak-anak masih tak faham, bolehlah berbincang dengan cikgu masing-masing ya. Okey, bye comel-comel.